Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Bertemu kita kembali. Saya Encik Muhammad Aziruddin bin Sahudin, pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau Politeknik Podison. Hari ini saya akan teruskan konten bagi subjek DEC 20012 Fundamental Programming Chapter 2. So, tanpa membuang masa dan saya makin membebel, so kita teruskan pada video dan slide-slide pengajaran yang saya sediakan untuk tontonan anda semua. Jom, tanpa membuang masa, kita tengok. Okey, so hari ini saya akan teruskan part di dalam chapter 2 iaitu input-output statement. So, untuk input-output statement, kita terdapat dua bahagian iaitu input, kita akan menggunakan function scanf dan output kita akan menggunakan function printf. So kita akan teruskan pada output statement dahulu iaitu printf. Printf berfungsi untuk menghantar data pada peranti keluaran kita berpandukan kepada format yang telah disediakan. Okey, peranti keluaran yang digunakan di sini adalah monitor lah, dan format yang telah disediakan merujuk kepada atau cara yang telah disediakan. Format penulisan printf adalah terdapat pada point yang kedua itu, iaitu printf dalam kurungan buka dua kata. So awak nampak yang paparan biru, iaitu yang akan dipaparkan pada skrin monitor anda. Kita perhatikan pada contoh yang pertama. Format penulisan atau cara untuk printf adalah seperti bahagian atas kotak dan output dia di bahagian bawah. Yang akan dipaparkan hanya terdapat dalam kurungan sahaja. Terdapat pelbagai function untuk printf, iaitu yang pertama %d dia akan memaparkan integer ataupun nombor. %u dia akan memaparkan nombor yang tidak bertanda. %ld akan memaparkan long integer. %f akan memaparkan floating. Float di sini adalah merujuk kepada nombor dengan titik perpuluhan. Selain daripada itu, terdapat banyak lagi lah situ. %lf, %e, %c dan %s. Okay? Setiap satu ni dia ada fungsi dia seperti terdapat pada paparan sebelah kanan kotak ini. Pada poin yang pertama sini, menunjukkan sembarang penggunaan slash di dalam string pada pengaturcaraan akan dikenali sebagai escape sequence. Seperti anda perhatikan pada poin kedua ni, terdapat banyak escape sequence yang digunakan dalam pelbagai format. Seperti juga printf lah, banyak juga yang perlu awak tahu. Pada paparan ini adalah merupakan contoh penggunaan printf bagi %d. Pada penulisan atau cara sini, seperti yang anda dapat lihat pada kotak bahagian atas, pada paparan monitor yang kita akan lihat adalah the integer number is equal 5. Okey, 5 ini merujuk kepada pengisytiharan number 1. Okey, kalau anda tengok pada baris pertama pengaturcaraan kita, int num 1. Okey, so kita akan menyimpan nombor kita pada lokasi number 1. So apabila kita menggunakan %d, dia akan memanggil nombor yang telah disimpan pada lokasi number 1 itu, iaitu sama dengan 5 lah nilai dia. So, pada paparan kita hanya akan dapat lihat the integer number is equal 5. Itu adalah merupakan penggunaan bagi %d. Terusnya, kita akan lihat bagaimana penggunaan untuk keluaran floating number. Pada contoh pengaturcaraan di baris yang pertama, kita akan menggunakan float number 1. So, pada baris yang kedua, kita akan menulis number 1 equal 33.77. So, pada baris yang terakhir, kita akan menulis printf, the float number is %f, dan kita akan sertakan number 1 di hujung baris tersebut sebelum kita tutup arahan kita di situ. So, secara langsung, %f ni akan memanggil nombor yang disimpan pada number 1. Dan nombor yang disimpan pada number 1 adalah satu nombor dengan titik perpuluhan. Seperti yang saya telah terangkan tadi,
Floating number dia akan memaparkan satu nombor dengan titik perpuluhan. Sekiranya melibatkan nombor dengan titik perpuluhan, kita boleh menetapkan berapa nilai titik perpuluhan yang kita ingin paparkan pada keluaran. So, di sini kita boleh menggunakan %.1f, %.2f dan %.3f. So, .1f akan mewakili berapa banyak nombor selepas titik perpuluhan yang akan dipaparkan pada monitor. So, sekiranya .1f hanya satu nombor selepas titik perpuluhan. Seperti juga .2f akan memaparkan dua nombor selepas titik perpuluhan dan .3f akan memaparkan tiga nombor selepas titik perpuluhan. Berikut, kita akan tengok kepada %s. So, bagaimana kita nak menggunakan %s ini? Penggunaan %s ini, kita akan gunakannya bagi tujuan meletakkan jarak pada paparan keluaran kita. Kita perlu meletakkan satu nombor desimal. Kita akan lihat ada terdapat jarak pada keluaran kita. Saya sertakan dua contoh di sini. Satu dengan menggunakan satu nombor desimal dengan S dan satu tanpa menggunakan %s. Pada format yang pertama situ, awak dapat lihat printf komputer. Dan baris yang kedua tu, awak dapat lihat printf %13s n komputer. Jadi, awak dapat lihat pada ruangan kotak di bawah tu, awak nampak untuk penulisan atau cara yang pertama, keluaran kita tidak terdapat jarak. Tapi pada penulisan atau cara yang kedua, terdapat jarak di situ. Akan tetapi, kita perlu menggunakan satu nombor desimal, satu nombor yang besar. Sekiranya kita menggunakan satu nombor yang kecil, paparan keluaran kita tidak akan terdapat jarak di situ. Seperti yang saya katakan tadilah, sekiranya kita menggunakan satu nombor yang kecil, dia tidak akan menghasilkan jarak pada keluaran kita. Anda dapat lihat pada contoh atau cara yang saya sertakan pada paparan di belakang saya ini. Pada contoh atau cara yang pertama, seperti yang terdapat pada slide sebelum ini, printf komputer. Dan yang contoh penulisan atau cara yang kedua untuk printf adalah printf kurungan %4s komputer. Di sini kita menggunakan satu nombor yang kecil. Jadi seperti yang setelah nyatakan tadi, jika kita menggunakan satu nombor yang kecil, keluaran yang akan dihasilkan tidak akan terdapat jarak. Sama seperti kita tidak menggunakan %s di situ. Berikutnya kita akan tengok kepada %c, iaitu printing character. Dia akan memaparkan karakter. So kita tengok pada contoh atau cara situ, printf %c, 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 j, u, n, e. So keluaran kita akan menghasilkan Jun. Slide yang sebelum ini, penulisan atau cara adalah secara mendata. Kita tulis baris. Yang di sini kita akan menulis satu atau cara yang agak panjang sedikit ke bawah. Akan tetapi keluaran dia tetap sama. So kita tengok sini, pada baris atau cara yang pertama ni, karakter LET1 kurungan LET2 kurungan LET3 kurungan LET4. Dan kita akan isytiharkan LET1 adalah J, LET2 U, LET3 N dan LET4 E. Jadi pada baris yang terakhir di situ, kita akan isytiharkan printf adalah %c, 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 %c. Dia akan memaparkan nombor yang kita simpan pada storage kita, iaitu LET1, J, LET2, U, LET3, N dan LET4, E. Jadi di sini kita akan dapat keluaran dia Jun di situ. Berikut kita akan tengok cara penulisan atau cara bagi memaparkan beberapa nilai dalam satu masa. Di sini saya sertakan salah satu contoh penulisan atau cara. So pada baris yang pertama, int year sama dengan 21. Float height sama dengan 1.73. Sekiranya kita menggunakan satu nombor dengan titik perpuluhan, so kita akan isytiharkan dia sebagai float. Dan sekiranya kita menggunakan nombor tanpa melibatkan titik perpuluhan, kita akan menggunakan integer. Seperti yang tertera pada baris pertama dan baris kedua atau cara ini. Pada baris ketiga adalah merupakan arahan keluaran yang akan dipaparkan pada peranti keluaran kita. So, kita akan tulis di situ printf kurungan Ahmad is %d
years old and %2F M height, year, height dan tutup kurungan. Jadi keluaran yang kita akan dapat di sini, Ahmad is 21 years old. 21 sini kita memanggil dia dengan menggunakan %D, iaitu untuk integer, and %2F kita menggunakan .2F di sini adalah bertujuan untuk memaparkan dua nombor selepas titik perpuluhan. Seperti yang telah kita isytiharkan untuk disimpan pada float di situ. Pada keluaran kita akan dapat Ahmad is 21 years old and 1.73 meter high. Sekarang kita akan masuk pula kepada input statement, iaitu dengan kita menggunakan scanf. Scanf ini bertujuan untuk membenarkan komunikasi di antara pengguna dan program. Pengguna akan berkomunikasi dengan program dengan menggunakan papan kekunci ataupun keyboard. Dan program ini akan menunggu sebarang maklum balas daripada pengguna sebelum program itu meneruskan operasi yang telah ditetapkan. Terdapat sedikit perbezaan penulisan untuk scanf di sini berbanding dengan printf. Printf agak mudah. Kita buat printf, kurungan, pembuka atas tu, dua tu dan penutup. Di antara penutup dan pembuka tu kita letak apa yang kita nak paparkan pada peranti keluaran kita. Akan tetapi pada scanf ni agak panjang sedikit. Dia terbagi kepada dua bahagian situ. Yang pertama, format string dan yang kedua, variable yang kita akan gunakan. Seperti juga printf, terdapat juga function scanf yang boleh digunakan. Akan tetapi tidak banyak seperti printf lah. Sini kita terdapat 5 scanf yang akan digunakan, iaitu %D read an integer, %F read a float, %LF read a long float, %C read a character dan %S read a string. Tadi kita output bertujuan untuk memaparkan. Di sini dia akan membaca. Pada slide kedua, bahagian scanf ni, saya dah tunjukkan bagaimana penulisan atau cara untuk scanf. Pada paparan belakang saya ini adalah merupakan salah satu contoh penulisan pengaturcaraan yang digunakan dalam penulisan scanf. Seterusnya kita akan tengok contoh yang berikutnya untuk penulisan scanf. So pada baris atau cara yang pertama, kita akan isytiharkan day, month dan year adalah dalam bentuk integer, bukan dalam bentuk titik perpuluhan. So pada baris yang kedua, atau cara kita akan tulis di situ printf, please enter a data. Pada ketika ini, program akan memaparkan arahan kepada pengguna untuk memasukkan maklumat yang diperlukan. Di sini maklumat yang diperlukan adalah tarikh. Pada peringkat ini, program yang kita hasilkan akan pause sekejap. Dia akan tunggu maklum balas yang diberikan oleh kita. Di situ kita akan tengok kepada baris ketiga atau cara kita akan gunakan scanf, %D, %D merujuk kepada nilai integer pada kita. So, dia akan read integer di situ. So, n months, dan n year dan tutup kurungan. So, dia akan baca 3 maklumat di situ dan tiga-tiga maklumat yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan kepada lokasi yang telah ditetapkan di sini. Pada baris yang ketiga ini, komputer akan membaca maklumat yang diberikan oleh pengguna berpandukan kepada format yang kita telah sediakan, iaitu maklumat pertama adalah merujuk kepada tarikh, maklumat yang kedua merujuk kepada bulan dan maklumat ketiga merujuk kepada tahun. Setelah kita masukkan data yang diperlukan oleh program tersebut, pada baris keempat kita akan menulis printf buka kurungan day %D /T. /T ni awak boleh rujuk kepada slide escape sequence tadi. Dan seterusnya month %D /T dan year %D tutup dua tanda kat atas tu, day, months, year dan kita tutup kurungan kita. Jadi sini paparan yang akan dihasilkan adalah berpandukan kepada maklumat yang telah diberikan oleh pengguna pada baris yang ketiga. Ketika kita running program ini, paparan yang pertama kita akan dapat adalah pada baris pertama keluaran di sini, iaitu please enter a date. Dan ketika itu dia akan hold. Jadi kita akan masukkan nombor yang tertera pada baris kedua itu 17, 18, 19, 96. Jadi komputer ataupun program akan faham nombor pertama yang dimasukkan oleh pengguna, iaitu nombor 17, akan diisytiharkan sebagai tarikh. Dan nombor kedua yang dimasukkan oleh pengguna akan diisytiharkan sebagai bulan. Dan nombor yang terakhir dimasukkan oleh pengguna iaitu 1996 akan diisytiharkan sebagai tahun.
Seterusnya kita akan masuk kepada jenis-jenis operator. Tujuan operator ini digunakan adalah untuk kita melaksanakan operasi matematik, operasi logik yang melibatkan sesuatu nilai. So terdapat 5 jenis operator sini iaitu assignment operator, mathematical operator, relational operator, logical operator dan yang terakhir unary operator. Kita akan tengok satu persatu berkaitan 5 operator di sini. Yang pertama tadi adalah assignment operator. Assignment operator ini kita gunakan untuk memberikan nilai. Secara amnya, kita akan memberikan nilai daripada sebelah kanan kepada sebelah kiri. Assignment operator ini adalah beroperasi dengan menggunakan kaedah binary. Jadi, ia melibatkan dua operand di sini. Simbol yang akan digunakan adalah equal. Selain daripada itu, terdapat dua nilai yang digunakan iaitu sebelah kiri yang dikenali sebagai nilai L ataupun L value dan sebelah kanan yang dikenali sebagai nilai R ataupun R value, di mana L value adalah merupakan satu nombor pemboleh ubah. Berikut adalah merupakan assignment operator yang digunakan pada bahasa pengaturcaraan C. Anda dapat lihat pada ruangan kotak ini semua. Ini kena ingat Ataupun sekiranya anda menulis pengaturcaraan, anda perlu rujuk perkara-perkara ini. Slide sebelum ini tadi kita ada 4 yang perlu awak tahu. Slide ini kita ada tambah lagi 7 operator yang digunakan dalam assignment operator. Yang perlu anda tahu dalam penggunaannya. So kita akan tengok satu-satu dia. Contohnya di sini n tambah equal 5 bermaksud n sama dengan n tambah 5. Seterusnya yang kedua minus equal. Tolak sama dengan. So contoh di sini n tolak sama dengan 5. So ia membawa maksud n sama dengan n tolak 5. Yang ketiga star sama dengan. Contoh di sini n star sama dengan 5. Jadi ia membawa maksud n sama dengan n star 5. Anda perlu ingat star di sini adalah bersamaan dengan darab. Yang keempat n slash equal 5. So ia membawa maksud n sama dengan n bahagi 5. Dan yang terakhir n percent equal 5. Jadi ia membawa maksud n sama dengan n percent 5. Daripada contoh dan maksud yang diberikan pada kotak ini, kita dapat lihat pembacaan dia adalah daripada kiri ke kanan. Pada paparan ini adalah merupakan salah satu contoh set atau cara yang menggunakan assignment operator. Kita akan tengok. Jadi pada baris yang pertama, kita akan isytiharkan integer sama dengan 22. Jadi sini sekiranya menggunakan int, ia merupakan satu nombor yang tidak melibatkan titik perpuluhan. Jadi pada baris yang kedua, n tambah sama dengan 9. Jadi di sini dia akan menggunakan operasi matematik n sama dengan n tambah 9. Akan tetapi pada keluaran kita, dia akan memaparkan nilai asal n. Jika anda dapat perhatikan pada baris ketiga, original value of n equal, n. Ia tidak memanggil nombor yang telah ditambah pada baris kedua. Dia hanya memanggil nombor pada baris yang pertama. Yang kita isytiharkan untuk disimpan adalah 22. Jadi kita akan nampak paparan adalah 22. Original value of n equal to 22. Pada baris yang kelima, printf kita ataupun paparan kita akan memaparkan operasi setelah n tolak sama dengan 5 saja. Operasi untuk n tambah 9 tidak dipaparkan. Akan tetapi operasi n tolak 5 dipaparkan di sini. Jadi anda jangan confuse. Kalau ni boleh rujuk pada kotak sebelah sini. So nilai asal n kita adalah 22. Setelah n ditambah dengan 9, kita akan dapat nilai 31. Pada baris yang kelima, nilai yang kita akan dapat adalah 26. Mana datang 26 ni? 26 ni adalah operasi tolak n yang telah ditambah dengan 9, iaitu 31 pada baris kedua pada kotak sebelah ni. Ditolakkan dengan 5, jadi kita akan dapat 26. Jadi paparan kedua yang kita akan lihat pada monitor ataupun perhati keluaran kita adalah after n tolak sama dengan 5, hasil dia adalah 26. Hasil 31 tidak dipaparkan. Seterusnya kita akan tengok n star sama dengan 2. Jadi nilai 26 yang kita perolehi pada paparan yang kedua tadi, kita akan darabkan dengan 2. Jadi kita akan dapat nilai 52 di situ. Manakala pada baris ke-8 atau cara, kita akan melakukan operasi bahagi. Itu kalau dapat perhatikan, n bahagi sama dengan 3. Jadi operasi dia adalah n sama dengan n bagi 3. So, paparan kita after n bahagi sama dengan 3, kita akan dapat nilai 17. Jika anda bahagikan dengan betul, dia akan menghasilkan satu nombor titik perpuluhan. Kenapa di sini dia tidak paparkan nombor dengan titik perpuluhan?
Ini adalah disebabkan kita tak menggunakan float di sini. Kita hanya menggunakan integer. Anda kena ingat, sekiranya kita gunakan integer, paparan yang kita akan dapat satu paparan yang tidak melibatkan titik perpuluhan. Seterusnya, pada baris yang 10, kita akan memasukkan arahan n% sama dengan 7. Jadi, pada baris yang ke-11, dia akan memaparkan satu nombor yang telah dimodulus dengan 7. Jadi, keluaran yang kita akan dapat hasilkan adalah n sama dengan 3. Berikut, kita akan lihat kepada operator kedua, iaitu mathematical operator. Seperti yang dapat awak lihat pada box di sebelah saya ini, ia menggunakan operasi matematik. Jadi, kaedah penulisan anda dapat lihat pada box bagi example ni. Untuk mathematical operator ni, kita boleh memaparkan operasi aritmetik yang lebih daripada satu. Dan operasi ini adalah berpandukan kepada priority seperti keutamaan yang terdapat dalam penyelesaian matematik biasa. Ini yang dapat lihatlah seperti operasi matematik yang anda belajar dalam matematik kejuruteraan 1, matematik kejuruteraan 2, matematik di sekolah menengah juga. Di sini memaparkan keutamaan operasi yang kita selesaikan. Pada paparan ini, kita dapat lihat kaedah penulisan algebra operation dan penulisan aritmetik di dalam pengaturcaraan bahasa C. Ada yang sama, lebih kurang sama, ada sedikit perbezaan. Pada baris pertama, 14 tolak 5 tambah 6, sama je lah sebab tak melibatkan simbol yang lain. Tapi pada yang kedua tu, 16 tolak 8 bahagi 2, terdapat perbezaan di situlah. 16 tolak 8 slash. Sebab untuk penulisan aturcara C, kita tak gunakan bahagi seperti ungkapan algebra. Kita menggunakan slash di situ, ia mewakili operasi bahagi. Sama juga seperti pada baris yang ketiga. Ini saya sertakan contoh lain di dalam penulisan arithmetic expression dan C expression di sini. Sini saya akan sertakan beberapa contoh dalam penulisan pengaturcaraan bahasa C yang melibatkan mathematical operator sini. Sini saya sertakan pertama, direct calculation example. Jadi, pada baris pertama, kita akan menggunakan integer jumlah. Jumlah sama dengan 4 tambah 9. Jadi, paparan yang akan dihasilkan adalah merupakan operasi tambah 4 tambah 9. Berikutnya, saya sertakan contoh penulisan pengaturcaraan bahasa C. Di sini, ia melibatkan input yang diberikan oleh pengguna. Berikut saya sertakan contoh yang kedua, penulisan atau cara bahasa C bagi mathematical operators ini yang tidak melibatkan satu calculation direct. Ini melibatkan input yang akan diberikan oleh pengguna. Pada baris pertama, kita akan menggunakan nombor integer yang akan disimpan pada lokasi NO1, NO2 dan jumlah. Pada baris kedua, pengguna akan mendapat paparan masukkan nombor 1. Jadi, apabila pengguna dapat paparan ini dimonitor ataupun peranti keluaran yang digunakan, oleh itu pengguna perlu masukkan nilai untuk memastikan program yang kita tulis ni menggunakan bahasa atau cara C ni dapat beroperasi. Jadi setelah pengguna memasukkan nombor, program akan simpan nombor yang pertama ini pada lokasi NO1. Seterusnya, kalau anda perhatikan pada baris keempat, komputer akan memberikan paparan seterusnya iaitu masukkan nombor 2. Setelah nombor 2 itu dimasukkan, program akan menyimpan nombor kedua yang dimasukkan oleh pengguna kepada lokasi NO2. Setelah dua nombor ini disimpan di dalam lokasi yang telah ditetapkan, anda dapat perhatikan situ dilakukan operasi tersebut, maka komputer akan menghasilkan paparan jumlah ialah %D. %D ini perlu diingat ia memaparkan satu nombor integer, bukan satu nombor dalam titik perpuluhan. Koma jumlah. Kenapa kita kena letak koma jumlah? Ia akan menarik nombor yang telah ditambah pada lokasi jumlah tersebut. Jadi kita akan dapat hasil dia adalah berpandukan nombor yang dimasukkan oleh pengguna pada ketika paparan memberikan arahan masukkan nombor 1 dan masukkan nombor 2. Seterusnya kita akan tengok operator yang ketiga iaitu relational operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai ataupun ungkapan yang menghasilkan sesuatu nilai. Di mana di sini kita akan menggunakan sama ada true ataupun false.
Penggunaan true ataupun false kita boleh mewakili dengan menggunakan nilai 1 dan kosong. Nilai 1 untuk true dan nilai kosong untuk false. Okay, kita akan tengok pada jadual di sebelah saya ini. Kita go through pada satu-satu baris. Yang pertama, less than. 6 less than 9. Betul lah, jadi dia dapat nilai 1. Seterusnya, less than or greater equal. 5 less than or equal to 5. Tahu tak dalam bahasa Melayu dia apa? Kurang atau bersamaan. Jadi betul lah. Yang berikutnya, greater than, lebih besar. 2 lebih besar pada 6. Dah tentu dah tak betul. Jadi dia akan menghasilkan nilai false di situ. Seterusnya dapat lihat pada box sebelah sini lah. Berikut merupakan contoh-contoh lain yang boleh kita gunakan dalam relational operator ini pada programming C kita. Jadi ini merupakan tugasan pertama yang perlu anda jawab pada comment box, sama ada true ataupun false. Kita pergi kepada operator yang keempat, iaitu logical operator. Ia bertujuan untuk menguji dua keadaan yang diberikan oleh pengguna sama ada benar ataupun tidak. Result yang akan dihasilkan adalah berpandukan kepada jadual kebenaran. Terdapat 3 jenis logical operator, iaitu yang pertama, not, and, or. Jenis yang pertama iaitu not operator. Ataupun dalam digital elektronik saya boleh kaitkan sebagai satu gate tak ataupun not gate. Sama kan? Seterusnya, yang kedua adalah and operator. Samakan dengan gate dan ataupun and gate. Sama je truth table dia. Dan yang terakhir, yang ketiga, or operator. Dia akan memilih salah satu. Sekiranya mewakili satu, dia akan dapat satu lah. Seperti or gate di situ. Betul tak? Di sini saya sertakan salah satu contoh atau cara yang menggunakan logical operator. Pada kurungan merah tersebut, saya dah tandakan dalam kurungan merah tu merupakan penggunaan logical operator. Anda perhatikan if kurungan markah besar atau sama dengan 50 dan hadir besar ataupun sama dengan 80%, jadi dia akan menghasilkan layak ataupun sekiranya markah kurang daripada 50 dan kehadiran kurang 80, jadi paparan yang kita akan dapat adalah sebaliknya, iaitu tidak layak. Berikut kita akan tengok operator yang terakhir, iaitu unary operator. Ia akan beroperasi pada satu operand. Erti kata lain, ia akan beroperasi pada diri dia sendiri sahaja. Kita akan tengok di sini, increment and decrement merupakan satu operator yang unik. Dia hanya memerlukan satu operand sahaja. Kita tengok pada baris yang pertama, plus increment 1. Operasi dia adalah I sama dengan I tambah 1. Dia menambah dengan 1. Sekiranya yang kedua itu, minus. Dia akan decrement 1. Cara kita menulisnya adalah I minus. Jadi secara operasi, dia akan beroperasi seperti I sama dengan I tolak 1. Terdapat dua jenis increment and decrement operator, iaitu prefix before dan postfix after. Dia akan bekerja sebelum dan selepas. Seperti di dalam paparan box sebelah saya ini. Sekiranya tambah dan tolak itu berada di belakang, jadi kita akan menambahkan nilai I kita selepas expression. Sekiranya tambah dan tolak itu berada di depan I, ia akan melakukan operasi tersebut sebelum expression. Habis sudah? Harap anda faham. Jadi untuk pelajar-pelajar saya, jangan lupa scan QR code ni untuk membuktikan kehadiran anda dalam slide saya ini. Jangan lupa tas-tas yang saya telah nyatakan dalam video ini. Sekian, itu saja penerangan ataupun konten chapter 2 untuk subjek fundamental programming ini. Harap anda faham dan dapat gunakan maklumat-maklumat yang saya berikan dalam penulisan atau cara. Sekiranya ada sebarang pertanyaan daripada anda semua, sama ada anda pelajar saya ataupun penonton daripada institusi pengajian lain, boleh tulis di ruangan komen dan insyaAllah saya akan cuba respon sebarang pertanyaan anda. Sebelum saya undurkan diri, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan pensyarah yang telah menyediakan nota yang saya gunakan untuk konten penerangan saya. Terima kasih yang teramat kepada
Puan Azlina Khairi di atas bantuan, teguran dalam membantu saya memperbaiki kaedah penyampaian dalam subjek fundamental programming ini. Akhir kata daripada saya, jangan lupa like, share, subscribe, tekan butang loceng untuk mendapat maklumat-maklumat terbaru berkaitan konten-konten yang saya akan upload. Itu saja. Semoga kita dapat berjumpa pada akan datang dalam perkongsian-perkongsian yang lain. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum